Pada tanggal 10 Oktober 2009, beliau dituliskan anugerah bintang ke-15 oleh Kerajaan Negeri Melaka. Beliau ini berkhidmat sebagai Principal HMA Engineering and Sanitasi daripada September 2001 hingga sekarang. Ini saya menjemput dari IR dan Alice di saya untuk menyampaikan. Okey, Ji. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ada dengar suara? Dengar. Ya, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pengerusi majlis. Yang berbahagia Puan Pengetua Puan Jalih Abu, guru kaunseling kita Cikgu Rosmah Muhammad Masiran, pengerusi IEM Melaka kita Prof Punesh, Profesor Dr. Riza, dan saya ingin juga menyampaikan penghargaan saya kepada Tuan Haji Ahmad Misbah yang telah berusaha mendapatkan saya berhubung dengan Puan Pengetua bagi membolehkan webinar pada pagi ini dilangsungkan. Jadi tanpa melengahkan masa, saya meneruskan penyampaian ni. Suara agak serak sikit lah. Minta maaf. Okey, Prof Reza, tadi saya try sharing saya punya PowerPoint. Boleh. Okey, nampak je. Okey. Okey, nampak. Okey. Tajuk yang diamanahkan pada saya pada pagi ini adalah pengalaman kerjaya saya sebagai jurutera. Daripada tahun saya mula jadi jurutera daripada tahun 1984 hinggalah tahun 2021. Saya sekarang adalah prinsipal sebuah firma perunding di Melaka. Jadi firma perunding ni terbabit dalam pelaksanaan pembinaan projek-projek lah. Tapi saya dalam bidang jurutera awam lah, jurutera struktur. Okey, Prof. Next. Sorry, belakang. Kurikulum CV tadi. Okey. Okey. Siapa yang nak mengenali saya? Saya dilahirkan tahun 61. 15 Mac itu hari genaplah umur saya 60 tahun. Jadi tapi saya masih lagi terlibat dalam construction. Saya boleh panjat bumbung lagi walaupun dah buban ya. Dan saya dapat ijazah daripada Southern Illinois University Edwardsville pada tahun 84, dan pada tahun 95 saya dapat pengiktirafan sebagai jurutera profesional berdaftar dengan Lembaga Jurutera Malaysia. Jadi sekarang saya adalah prinsipal ataupun pemilik firma perunding HMA Engineering Consultancy. Jadi daripada tahun 84 sampai sekarang, alhamdulillah, saya sudah ada 37 tahun pengalaman dalam sektor kejuruteraan, pembinaan. Okay, next. Next. Ini saya curi sikitlah pengalaman saya dapat belajar di luar negara, di Southern Illinois University Edwardsville. Jadi saya enjoy lah sebagai student
Memang saya ada abadikan dalam Facebook saya. Ni apa ni, Nostalgia USA. Semua apa tu gambar-gambar saya masa di sana, belajar di sana. Itu scroll saya lah. Okay, Prof, next. Saya bermula sebagai jurutera, melaporkan diri bertugas di Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Kuala Lumpur pada 1 Oktober 1984 sebagai jurutera kerja pelajaran. Jadi jurutera kerja pelajaran ni tanggungjawab dia adalah melaksana pembinaan sekolah-sekolah di seluruh Malaysia. Waktu tu kita pakai plan piawai standard. Jadi itu yang kita tengok, banyak blok-blok sekolah ni sama je bentuk ya. Dia dah ada plan dia yang tersendiri ya. Jadi antara pengalaman saya semasa jadi jurutera pelajaran di JKR Ibu Pejabat, saya ada buat reka bentuk plan lah untuk apa substation, reka bentuk plan untuk apa ni quarters guru, kemudian ada mereka bentuk asas pendapat cerucuk ya untuk sekolah Sri Tanjung ada masalah waktu tu. Kemudian apa ni adalah pusat sumber dan ada sekolah SRJKC di Kota Tinggi ya. Jadi ini saya terlibat. Saya nyatakan secara khusus sebab saya terlibat dalam reka bentuk. Tapi sebenarnya saya di sana lebih banyak kerja-kerja memantau ya, jurutera. Dia tak buat kerja apa ni lukis-lukis plan ni. Masa di Kuala Lumpur saya banyak kerja memantau pelaksanaan 600 projek di Kuala Lumpur ya. Waktu tu tak ada komputer, ada telefon dia. Jadi panas telinga nak telefon sana, telefon sini, nak tanyakan kemajuan projek sekolah ya. Sebab nak menampung keperluan apa ni pihak sekolah, pihak Kementerian Pendidikan waktu tu. Ya. Jadi nak pastikan peruntukan cukup, peruntukan tak cukup, kena minta pada Kementerian Kewangan. Lepas tu nak pasti sekolah-sekolah ni dibina dengan berkualiti yang baik, memenuhi plan, memenuhi spesifikasi. Ya. Jadi itulah antara pengalaman yang saya perolehi semasa jadi jurutera kerja pelajaran di Kuala Lumpur. Dia ada banyak cawangan tapi saya terpilih ke cawangan kerja pelajaran. JKR ni ada cawangan jalan, cawangan jeti, ada unit jambatan, unit cerun. Sekarang ni lagi banyak, ada makmal lagi. Ya. Okey, Prof, next. Jadi selama lebih kurang 5 tahun, daripada tahun 84 sampai tahun 89, saya di Ibu Pejabat Kuala Lumpur. Pada 16 Ogos 89, saya diarahkan bertugas pindah ke JKR Melaka. Saya ni orang Perak. Ingatkan apa ni dapat balik Perak waktu tu. Tapi tak. Bos ketua JKR di sana arahkan saya berpindah ke JKR Melaka. Kita sebagai kaki tangan awam juga waktu tu kena akur dengan apa ni perintah ni jabatan ya. Jadi saya pindah ke Melaka sebagai jurutera pendidikan juga. Tetapi sewaktu di Melaka saya terlibat lebih rapat dengan proses pembinaan. Maknanya saya turun ke tapak. Saya periksa besi. Saya periksa formwork, cek konkrit. Ya, berjumpa dengan kontraktor. Memang itu pengalaman baru saya bila turun ke JKR Melaka. Betul-betul pergi ke tapak punya. Panjat itu formwork. Kalau ada tangki air, panjat. Tengok. Semua kena tengok secara terperinci. Pastikan apa ni pembinaan tu menepati plan, menepati spesifikasi. Kalau konkrit tu kata grade 30, grade 30.
ada ujian dia. Oh, banyak kerja dia. Itu satu sekolah. Habis di Melaka waktu tu, saya ada 20 buah sekolah saya terlibat. Blok-blok tambahan ni. Macam-macam kerenah kontraktor. Dalam pada tu juga, di JKR Melaka, saya bertanggungjawab untuk memantau dan mengkoordinasi lain-lain sekolah yang ada di Melaka. Saya kena buat reporting pula balik ke Kuala Lumpur. Sekarang ni saya Melaka kena report balik ke Kuala Lumpur, report balik pada bos-bos. Okay, Prof, next. Okay, saya 2 tahun selepas 2 tahun di Melaka sebagai jurutera pelajaran. Jadi pengarah JKR Melaka waktu tu dia tengok saya asyik bina sekolah aja, carilah pengalaman lain kata dia. Jadi dia arahkan saya pula tukar ke cawangan jalan. Ini betul-betul sesuatu yang baru. Saya tak ada pengalaman jalan waktu tu. Kan? Tapi saya cekal, saya nak belajar. Bukan kata jalan aja, saya terus kena jaga projek jambatan. Projek jambatan. Jadi 1 September 1991 saya diarahkan ke cawangan jalan untuk menyelia projek-projek jalan di JKR Melaka. Jadi dalam slot ni boleh tengok saya ada menyelia pembinaan jalan Bukit Katil Air Keruh 4 km. Waktu tu 2 lorong aja. Yang daripada JPJ sampai ke Gapam sana tu. Itu kalau lalu jalan tu ingatlah saya lebih kurang 3.8 juta je. Waktu tu murah je. Tapi 2 lorong je lah. Itu tangan saya lah saya siapkan. Kemudian saya di Melaka pun saya sibuk dengan kerja-kerja kebajikan sosial. Saya terlibat dengan waktu tu JKR Melaka dipilih untuk jadi tuan rumah bagi sukan Satu Malaysia. Saya jadi urus dia. Dia orang nak engineer juga. Dia tak ada pilih orang lain, dia jadi engineer juga. Tak tahu apa pasal. Mungkin agak engineer ni baik, bagus agak. Kan? Kemudian ada kerja kecil di Bacang sana. Kalau ada satu tempat pos laju, pejabat pos laju, saya jaga stres projek jalan dengan ada pemasangan pembentung. Kerja tu kecil, tak apa, saya jaga juga. Saya jaga juga. Dan akhir sekali yang saya tanda dalam kotak merah tu, saya adalah jurutera residen bagi projek pembinaan muara Sungai Linggi. Projek tu bernilai lebih kurang 8 juta je, tapi 10 juta ni ada tambah-tambahan lah. Dan siap dalam tempoh dia pada tahun 94. 2 tahun cukup kontraktor tu siap pembinaan projek tu. Jadi, panjang jambatan tu lebih kurang 360 meter. Jadi memang banyak kerja. Kita nak memastikan jambatan tu kukuh, jangan mendap. Jadi saya kena ikut pelan, kena ikut spesifikasi. Kena tengok kontraktor-kontraktor ni. Dia ada 40 rasuk yang dia kena bina. Yang mana satu rasuk tu kos dia lebih kurang 40,000. Jadi satu masa tu ada 2 rasuk saya reject. Sebab kekuatan konkrit dia tak menepati spek. Tak menepati spek. Grade 45 patutnya. Dia tak achieve. Itu kontraktor kena tanggung lah. Tapi kita nak jaga keselamatan orang yang mengguna jambatan di Kelak. Jadi kita kena pastikan kerja-kerja ni menepati spek. Jadi jambatan ni selamat, insyaAllah. Jadi kalau adik-adik lalu jambatan ni, kenanglah saya. Jambatan Kuala Linggi. Sebenarnya ada video yang kat sebelah kanan tu, yang ada gambar kabin tu.
dengan apa signboard tu ada video ni. Saya upload dalam YouTube, ya. Tapi apa tak dapat dia dibuka sebab ada masalah teknikal kat sini, ya. Ada masalah teknikal. Kalau ada sesiapa minat, boleh minta pada Cikgu Rosma. Saya boleh bagikan apa di laman web YouTube dia, ya. Okay, next, Prof. Okey, lepas saya siap Jabatan Kuala Linggi tu, saya jadi jurutera residen pula di projek pembinaan JT. Sekarang ni orang panggil JT Parameswara. Nilai projek tu lebih kurang 10 juta. Jadi JT ni pada asalnya dirancang untuk landing apa ni kapal-kapal ferry daripada Dumai, ya, yang berulang-alik antara Melaka dengan Dumai ni. Tetapi tak tahu apa sebab tak jadi, ya. Dia bina tempat lain pula. Jadi jeti yang ada ni dia terletak di belakang apa tu Holiday Inn. Itulah jeti. Tapi kerajaan dah swasta kan jeti ni diambil oleh satu syarikat untuk jadi apa hotel apa ke motel gitulah, ya. Itu gambar yang ada tertera tu bahawa item itu gambar-gambar kenangan saya semasa jaga pembinaan apa jeti tu, ya. Belakang gambar yang apa tu yang saya berdua dekat atas tu yang ada gambar pembinaan hotel Costa Mahkota waktu tu, ya. Juga sedang dalam pembinaan waktu tu, ya. Okey. Jadi dalam item F pula tu saya terlibat dalam pembinaan apa tu persimpangan, ya, jambatan, ya, di Pokok Mangga, Jalan Pulau Gadong. Simpang Pokok Mangga yang dekat dengan ada apa tu tokong Cina kat situ. Ya. Dekat situ lebih kurang 4 juta. Ya. Kemudian ada item G, saya juga diminta untuk jadi koordinator apa ni pelaporan projek-projek. Apa projek di Melaka, saya terpilih sebagai projek koordinator untuk mengemaskini status projek, kemajuan dia, bayaran yang telah diterima kontraktor. Semua tu dah mula computerized. Waktu tu tak ada internet lagi, belum ada sistem, ya. Jadi ini waktu itulah wujud apa ni sistem pemantauan berpusat, ya. Jadi kena report. Juga JKR Melaka pilih engineer, ya. Kenapa dia tak pilih juruhukum bahan? Kenapa dia tak pilih arkitek? Jadi orang kata apa, engineer juga dapat respect, ya, kepercayaan untuk mengurus perkara-perkara seperti ini, ya. Alhamdulillah banyak pengalaman saya timba daripada teknologi komputer, ya, teknologi area networking, ya, semua dah. Okay, next, Prof. Okay, yang lain-lain ni tak adalah, Yang lain-lain ni apa ni projek kecil-kecil lah dalam pekan air molek tu ada jambatan kecil. Lepas tu sebagai jurutera juga apa tu Prof klik lagi sekali. Okey. Okey. Sorry. Okey. Page 8. Page 8. Okey. Muka surat yang ini waktu sebelum tu yang masa saya jaga Jabatan Kuala Linggi tu, yang masa saya jaga apa ni jadi koordinator komputer apa semua tu, waktu tu saya di Ibu Pejabat JKR Melaka. Tapi lepas tu saya bukanlah kata dia kena turun pangkat pula kan. Udahlah daripada Ibu Pejabat Kuala Lumpur turun di Melaka. Turun di Melaka
dia pindah pula ke daerah. JKR ni ada daerah. Di Melaka ada 3 daerah. JKR daerah Melaka Tengah, JKR daerah Alor Gajah, JKR daerah Jasin. Jadi saya diarah pindah ke JKR Melaka Tengah pada 15 Julai 1998 sebagai jurutera jalan daerah. Ini kerja lagi beban ni. Sebab apa? Dia melibatkan kerja-kerja penyelenggaraan jalan. Jalan berlubang. Orang komplain aja. Kita kena pergi tengok. Tapi dalam masa tu juga ada projek kecil-kecil macam item A tu. Saya juga terlibat dalam bina jambatan dalam Pekan Raya Molek tu. Kos dia dah 1 juta. Kemudian item B ni tulis dalam orang putih lah. Tapi itu bermaksud di kerja-kerja penyelenggaraan semua jalan-jalan persekutuan dan jalan-jalan negeri dalam daerah Melaka Tengah. Jadi kerajaan bagi peruntukan setahun 8 juta untuk perbelanjaan penyelenggara jalan. Ada jalan berlubang, ada jalan berbahaya, ada papan tanda tak cukup, ada papan tanda rosak, traffic light, pelebaran jalan. Tujuan dia nak memastikan jalan raya selamat kepada pengguna-pengguna jalan raya. Jadi ni memang tanggungjawab pihak JKR Melaka Tengah dan direct kepada saya. Dan lepas tu juga dalam item C saya juga terpilih sebagai jawatan kuasa dalam Majlis Perbandaran Melaka Bandaraya Bersejarah. Dalam banyak jawatan kuasa MPMBB sebab MPMBB ni dia banyak tanggungjawab dia kepada komuniti dalam Majlis Bandaran Melaka Bandaraya Bersejarah. Lalu lintas, pokok-pokok dia, saya kena advise, sini tak boleh tanam pokok, tak selamat, berbahaya, orang nak melintas tak nampak. Lepas tu persatuan pengilang-pengilang, pengilang-pengilang ada berkaitan dengan keselamatan jalan lah. Begitu juga gotong royong. Saya terlibat bagi pihak JKR. Next. Haji, go a bit fast about the pengalaman, then you better. Okay, Prof. Yang ini yang pengalaman yang paling manis bagi saya masa JKR Melaka Tengah. Saya jaga projek pembinaan jambatan muara Sungai Melaka yang di belakang Mahkota Perak tu. Daripada Taman Kota Laksmana sampai ke penjara Bandar Ileh. Ini pengalaman yang saya timba menjaga kerja-kerja ni, memastikan memang tanggungjawab saya memastikan kerja-kerja ni mematuhi pelan dan spesifikasi. Jadi kos projek ni lebih kurang 54.5 juta. Jadi banyak tanggungjawab semasa kerja-kerja penyeliaan jambatan ni. Prof, klik sikit, ada keluar gambar satu lagi. Masa tu TYT kita sekarang dah, dia ketua menteri waktu tu. Saya merasa lah glamour sekejap. Next. Jadi selepas daripada pembinaan jambatan tu siap, pada 2 Februari 2001 saya telah memilih untuk berhenti di bahagian JKR, bersaralah selepas 17 tahun berkhidmat. Sebab apa? Saya dah ada IR. Saya tengok banyak IR ni, tester engineer profesional ni kaya-kaya. Saya pun nak merasa lah, cubalah tahun 2001. Prof, next. Jadi bila saya pencen JKR, saya pencen tau, bukan berhenti. Saya menubuhkan firma kejuruteraan saya, HM Engineering Consultancy. Jadi itu saya punya business card lah. Next, boss.
Okey, semasa saya dalam ni apa penubuhan awal firma saya ni, projek terawal yang saya perolehi daripada Syarikat Perumahan Negara Berhad ialah projek pembinaan rumah mampu milik di 3 lokasi di Onlock, Batam Melaka, Bukit Asahan, dan yang terbesar di Limbungan Permai. Limbungan Permai di Melaka tu semua tangan saya lah. Okey, Prof, next. Okey. Okey, saya dalam firma ni bukan saya boleh kerja seorang, tak boleh. Mesti saya ada tenaga mahir dalam firma saya. Jadi saya ada jurutera projek, saya ada inspector of work, yang lain-lain ni semua bertaraf diploma lah. Ada perlu apa ni pereka bentuk, apa struktur, pereka bentuk civil, ya. Dan apa ni saya punya bahagian pengurusan pentadbiran. Okey, diorang ni semua pun dah pengalaman. Itu experience tu pun sebenarnya dah lebih dah tu. Saya dah 20 tahun dah sekarang. Okey, Prof, next. Okey. Jadi selama tempoh 20 tahun daripada 2001 sampai sekarang 2021, inilah senarai projek-projek kerajaan yang telah saya perolehi. Alhamdulillah saya telah menyiapkan projek-projek ni dengan apa ni kurang masalah, tak ada masalah. Ada juga masalah tapi itu biasa kita hadapi ya. Semua bernilai juta-juta punya. Okey, Prof, next. Okey, ini paparan saya sendiri, beberapa projek kerajaan yang telah saya siapkan, antaranya Sekolah Tun Syed Zahiruddin di Merlimau, Melaka, bernilai 28 juta, Kuartus Polis di Kerubung, Melaka, bernilai 40 juta, lepas tu blok pentadbiran Kolej Risda Air Pak Abbas di Alor Gajah, Melaka, bernilai 7 juta, dan apa ni projek Masjid Cina di Kerubung, Melaka. Kalau adik-adik tengok semua apa ni projek-projek lalu depan bangunan-bangunan ni, ingatlah saya singgah solat di Masjid Cina tu. Terima kasih. Okay, next. Ini sejak terakhir inilah projek yang saya dapat siapkan. Ya. Projek Dewan apa KBS, Kementerian Belia dan Sukan di Masjid Tanah, kemudian Dewan ini luar Melaka yang 3 tu Lambor Kiri, Pendang dengan di Keluang, Johor ini semua baru siap. Baru disiapkan dalam 2 tahun sudah. Okey, Prof, next. Jadi selain projek kerajaan, saya juga dapat peluang melaksanakan projek-projek swasta, komersial, ya. Projek perumahan kebanyakannya daripada pemaju perumahan. Ya. Ini bermacam-macam nama syarikat lah. Ya, projek dia ada yang bilion-bilion jugalah, tapi ada yang kecil, ada yang besar. Yang besar ni ada satu di air panas di apa Baba Nyonya itu lebih kurang 100 juta, tak siap lagi. Okey, Prof, next. Okey. Okey, sebenarnya saya ada video nak dipaparkan di sini, tapi masalah teknik ni pun saya ada upload dalam YouTube jugalah, ya. Ini ialah projek saya yang sedang dalam pelaksanaan pembinaan sekarang ni, lebih kurang 20 juta. Pembinaan kompleks Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Duyung. Ya, ini sebenarnya video ni, ya, kalau dapat dimainkan memang seronoklah tengoknya. Hello? Okey. Haji, kita kesuntukkan masa, boleh saya cepat sikit Next. Okay. Alright. Haji, given you another 10 minutes lah, please. Ada dekat habis lah. Okey. Kita kata Prof Funes tadi jurutera ni ada tanggungjawab. Orang kata jangan buat silap. Ya.
Jangan cuai. Jadi kalau kita cuai, kita lalai, kita makan rasuah, okay? Inilah jadinya. Ini semua keruntuhan yang berlaku dalam Malaysia. Highland Tower, Stadium, Pangsapuri, Cerun runtuh. Ini akibat daripada kecuaian ke, salah kira ke, rasuah ke, wallahu alam tak tahu. Tapi perlulah kita semua ambil iktibar. Okey, Prof, next. Ini yang berlaku di luar negara. Jadi akibat kegagalan struktur jambatan merosakkan imej profesion kejuruteraan. Jadi risiko pada orang awam dan kerugian berpuluh-puluh juta. Okey. Akhir sekali sebagai jurutera adalah sangat penting setiap projek pembinaan dilaksana dengan baik dan teliti. Kerja dimulakan dengan perancangan yang rapi bagi memastikan projek yang dah disiap tak ada kesilapan, tak ada kecacatan dengan kualiti yang menepati spesifikasi dan pelan reka bentuk. Kita tak nak berlaku silap macam apa yang tertera dalam gambar ni. Okey, Prof. Mesej disampailah. Jadi sebenarnya banyak sangat nak cerita. Memang tak cukup masa. Memang orang kata 37 tahun pengalaman nak dipendekkan dalam tempoh kurang sejam. Tapi macam mana pun alhamdulillah saya dapat sampaikan pengalaman saya di sini dan harap dapat menarik adik-adik semua untuk bercita-cita menjadi jurutera. Sebab Malaysia kekurangan jurutera. Kekurangan. Memerlukan lebih kurang 70,000 jurutera lagi di Malaysia ni. Peluang tu. Jangan takut. Okey. Jadi dengan ini saya sudahi dengan sekian, terima kasih. Selamat maju jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Haji. Terima kasih kami sangat video kita pada hari ini. Semoga